Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung pembelajaran kita pada minggu ini dengan bab 12. Kita masuk tajuk baru, iaitu sukatan kecenderungan memusat. Bab ni bab paling senang lah, antara subtajuk yang paling senang dalam tingkatan 2. Yang mana hanya pengiraan melibatkan statistik. Kamu dah belajar dah tahun lepas macam mana nak lukis histogram, nak lukis carta pie. Di sekolah rendah pun dah belajar macam mana nak cari purata. Lepas tu macam mana nak kira data dan sebagainya lah. Jadi tingkatan 2 ni, kalau ikut pada skop sukatan kecenderungan memusat, dia hanya terbahagi kepada 2 sahaja, iaitu data data tidak terkumpul dan juga data terkumpul. Jadi kalau kamu tengok muka surat pertama ni, kertas cikgu ni, kertas yang pertama ni, goyang juga. Lantaklah. Adalah yang pertama kita nak belajar data tidak terkumpul dulu. Macam mana kita nak mencari data-data tidak terkumpul, kita nak analisis. Data tidak terkumpul ni maksudnya kalau data tu tidak dikelaskan mengikut jadual kekerapan. Contoh kalau kata dalam 40 kereta yang lalu depan sekolah, contoh 40 kenderaan yang lalu depan sekolah, kita kategorikan sebagai apa? Contoh kenderaan pertama yang lalu motor, lepas tu kita kira lagi kenderaan yang kedua lalu kereta, kenderaan ketiga lalu motor, kenderaan keempat lalu lori, kenderaan kelima lalu kereta lagi. So sampailah ke 40, kita dapat data tu dalam bentuk data tidak terkumpul. Data tidak terkumpul ni bilangan dia, pengkelasan dia sikit lah, dia tak banyak lah. Data tidak terkumpul ni selalunya kita ambil random variable. Jadi kita pergi kepada yang pertama, apa yang kita nak belajar berkenaan data tidak terkumpul. Kalau kamu tengok dekat depan ni, item yang pertama adalah mode. Mode. Data tidak terkumpul yang pertama yang kita nak belajar adalah mode. Mode ni apa dia? Mode ni adalah data yang paling kerap muncul. Data yang paling kerap muncul. Contoh, macam cikgu kata tadilah, dalam 40 kenderaan yang lalu depan sekolah tu, apa yang paling banyak? Kereta ke, motor ke, lori ke, basikal ke. Jadi bila kita kira 1, 2, 3, 4, 5 sampailah kenderaan yang ke-40, kita dapat satu data daripada kenderaan yang pertama sampai kenderaan ke-40. So kita tengoklah dalam nombor 1 sampai nombor 40 tu, kenderaan apa yang paling banyak. Itu adalah mode. Jadi kita tengok contoh pengiraan. Contoh dia bagi data nombor 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 macam tu. Dia bagi macam tu. Kalau kita tengok sini, mode dia adalah 1. Sebab apa? Sebab 1 ni dia muncul sebanyak 3 kali. Bila 3 kali, dia adalah yang paling kerap. Kenapa kita tak ambil 2? 2 dia hanya muncul sebanyak 2 kali je. So paling banyak, nombor yang paling banyak muncul adalah nombor 1 sebanyak 3 kali. Jadi mode dia adalah nombor 1. Itu jawapan dia. Jawapan dia sebab 1 tu dia paling banyak muncul. Mode ni senang, tak susah pun sebenarnya mode ni. Okey, jadi contoh yang kedua. Sebiji dadu dilambung 10 kali. Dadu tu dibaling 10 kali. Dan skor berikut diperolehi. Daripada 10 kali lambungan, dia dapat lambungan pertama 1, lambungan kedua 6. Lepas tu dia lambung kali ketiga dapat 2. Sampailah yang ke-10 dapat 4. So apakah mode skor? Mode skor dia adalah, apa dia? Yang paling banyak apa dia? Cuba tengok. Kita tengok contoh ni. 1, 6, 2, 5, 5, 3, 2, 1, 5, 4. Yang paling banyak adalah nombor 5. Dia muncul sebanyak 3 kali dekat situ. Okey, so jawapan dia adalah 5 lah. Dia paling kerap muncul dekat situ. Jadi skor mode kita tulis jawapan dia 5. Kita tak tulis 3. 3 tu adalah bilangan kekerapan. Apa yang kerap tu? Nombor apa? 5. Tu jawapan dia. Okey, boleh yang pertama ni Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Jadual kekerapan menunjukkan jarak ke sekolah dari rumah bagi 40 orang murid. Okey, ada 40 orang.
So dia bagi jadual macam ni lah. Jadual ni dia bagi jarak 0.5 ada 5 orang, jarak 1 km ada 8 orang, jarak 1.5 ada 7, jarak 2 km ada 11, dan 2.5 ada 3 orang, 3 km ada 6 orang. Jadi kalau dia tanya skor mod, mana satu yang menunjukkan kilometer jarak, maksudnya skor mod ni kita kena ambil dipanggil benda lah. Benda kalau dalam bahasa bakunya objek lah. Skor mod ni kita merujuk kepada objek, bukan kepada kuantiti. Dia adalah kepada objek. So objek dekat sini adalah jarak. Okey, skor mod dia di sini adalah jarak. Okey, jawapan dia kita nak tahu berapa, kita kena tengok yang mana bilangan murid paling banyak. Yang mana? Ni 11. Jadi jawapan dia kita tak tulis 11. 11 ni salah. 11 ni adalah bilangan murid. Jawapan dia kita tulis ni 2. Apa dia skor mod dia? 2 km. Menunjukkan bilangan yang paling banyak, jarak yang paling dekat dengan sekolah, bukan jarak paling dekat lah, jarak ke sekolah yang paling ramai adalah dalam jarak 2 km. Jadi skor mod dia 2 km lah. Bukan 11. 11 tu dia punya rujukan sahaja. Rujukan ni kita dapat 11, so jawapan dia 2. Kita rujuk kepada jarak tu berapa. So jawapan dia 2 km. Okey, baik. Ada pun juga soalan yang contoh dia macam ni lah. Ini tambahan lah, tambahan. Saya bagi kat kamu sebagai tambahan. Katalah dia bagi satu data, kekerapan dia, data dia adalah 1, 2, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau dia keluar soalan macam ni, dia tanya mod. Mod dia berapa? Kamu tengok mod dia berapa? Kita tak tahu. Okey, mod dia berapa? Bilangan 1 ada 2. Bilangan 2 pun ada 2. Nombor 1 ada 2 kali naik. Nombor 2 pun ada 2 kali naik. So, jawapan bagi mod yang ini kita tulis 1 dan 2. Skor mod kita boleh tulis juga dalam bentuk 2 jawapan. Tapi kalau ada 3 jawapan yang contohlah, nombor 1 ni ada 2, nombor 2 ada 2, nombor 3 pun ada 2. Jadi kita tak boleh 1, 2 dan 3, tak boleh. Dia paling maksimum pun 2 aja. Yang itu. Dia contoh dia 2 je lah. Dan juga ada juga skor mod yang memang kalau dalam data tu tak ada langsung kekerapan. Dia contoh dia paling mudah, dia bagi macam ni je. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung tak ada kekerapan di sini. So kita tulis dekat situ tiada mod. Tak adalah, maksudnya tak adalah. Dah tak ada benda yang muncul banyak kali. So tak adalah mod. Itulah jawapan dia. Ingat ada 3 kategori bagi nak tulis mod. Yang pertama, kalau dia ada satu kekerapan, objek tu dia paling banyak muncul. Yang nombor 2, dia ada 2 objek yang sama banyak dia punya kekerapan dia. Dan yang ketiga, langsung tak ada. Dia ada 3 benda kat situ. Okey? Okey, itu adalah untuk mod. Baik. So latihan dia cikgu dah tulis siap-siap dekat sini. Nanti cikgu takat gambar, cikgu bagi kat kamu lah latihan ni. Tak payah nak screenshot kan. Jadi itu saja untuk hari ni. Kita belajar sikit demi sedikit lah. Cikgu sebenarnya nak tambah bagi, nak belajar min. Tapi cikgu rasa min tu cikgu ajar next class lah. Sebab kita go through step by step. Kita ambil satu pemahaman demi satu pemahaman. Okey, so hari ni kita buat latihan hanya berdasarkan cari skor mod je. Ada 3 soalan, boleh selesaikan. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak.